Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Azhar. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk dalam subjek teori kaunseling, iaitu teori feminis. Pengenalan teori feminis ialah teori alternatif yang menolak teori perpusatkan lelaki. Ia menekankan kuasa dan gender sebagai asas dalam terapi serta mengambil kira konteks sosial, budaya dan politik yang mempengaruhi masalah klien. Teori ini berpandangan bahawa wanita sering dipinggirkan dalam masyarakat dan kajian feminis memberi fokus kepada pengalaman serta peranan wanita. Tiada satu pengasan utama. Namun tokoh penting termasuk Jean Baker, Miller, Caroline Zebb-In, Oliver M. Ispin dan Laura S. Brown. Dan teori feminis ini juga muncul kerana wujudnya ketidaksamaan antara lelaki dan perempuan dalam pelbagai aspek seperti peluang pendidikan, pekerjaan, politik serta tanggungjawab dalam sosial. Tujuan utama teori ini ialah menganalisis, memahami dan mengubah ketidakadilan gender supaya masyarakat menjadi lebih adil dan seimbang. Pandangan tentang sifat manusia. Masalah manusia bersumber dari konteks politik dan sosial, melamat perubahan individu dan juga perubahan sosial. Kaunseling bertujuan untuk transformasi sosial, mengubah sosial. Konsep utama teori ini, terapi feminis menekankan pengiktirafan terhadap penindasan dan kekangan sosiopolitik terhadap wanita. Ia melihat bahawa lelaki dan wanita mempunyai pengalaman sosial yang berbeza, yang mempengaruhi identiti, konsep diri, aspirasi dan kesejahteraan psikologi. Akibatnya, ramai wanita cenderung mengikut budaya dan norma masyarakat tanpa menyadari kepentingan mengenali serta memenuhi keperluan diri sendiri. Kumpulan-kumpulan teori feminis. Ada feminis liberal, feminis budaya, feminis radikal, feminis sosial, feminis postmodern, feminis lesbian, feminis global international, feminis bagi kumpulan. Peranan kaunselor feminis menekankan kesemerataan empati dan hubungan person to person antara kaunselor dan klien. Mereka membantu klien membebaskan diri daripada peranan sosial yang menindas serta mengelakkan perubahan positif dan konstruktif. Menurut Corey 2011, pendekatan ini sesuai digunakan dalam semua terapi kerana ia menekankan keadilan gender, kepekaan budaya dan relevan sepanjang hayat. Peranan utama kaunselor feminis ialah menekankan kesamarataan, empati, hubungan person to person, membantu klien bebas diri peranan sosial yang menindas, yang mengelakkan perubahan positif dan advokasi sosial, menyesuaikan pendekatan dengan latar budaya klien. Seterusnya, kekuatan dan kelemahan teori. Kekuatan perspektif loss mengajar klien untuk melihat masalah bukan semata-mata sebagai isu individu tetapi sebagai masalah masyarakat yang lebih luas. Pemberdayaan empowerment membantu klien menganalisis pengaruh sosial dan politik serta mengubah
serta mengubah cara berfikir setelah mendapat keberanian. Kesesuaian universal, sesuai untuk semua golongan tanpa mengkira gender, lelaki atau perempuan, dan juga budaya. Malamat menyeluruh bertujuan mengubah bukan sahaja cara berfikir klien, tetapi juga masyarakat secara total. Aplikasi LOS boleh digunakan dalam pelbagai jenis kaunseling seperti kelompok, pasangan, perkahwinan dan keluarga. Pendekatan inovatif memberi nafas baru dalam bidang kaunseling dengan menekankan konteks politik dan sosial. Maklumat jangka panjang menekankan kebaikan jangka panjang untuk klien dan persekitarannya. Seterusnya, kelemahan persepsi ekstrem boleh dianggap terlalu radikal dalam masyarakat yang meningkatkan penerimaan dan keharmonian kelompok. Konflik dengan norma sosial mungkin berjangka dengan nilai-nilai masyarakat tradisional, contohnya pandangan negatif terhadap perceraian dalam masyarakat Melayu. Proses panjang pemberdayaan kelompok tertindas merupakan proses yang panjang dan berterusan. Yang akhir, risiko memudaratkan jika diaplikasikan secara gopoh boleh memudaratkan klien yang belum bersedia untuk menghadapi transformasi sosial dan jemuhan masyarakat. Maklumat terapi feminis bermaklumatkan untuk memberi power atau kuasa kepada klien yang supaya mereka menyedari bahawa adalah penting untuk memperjuangkan nasib diri mereka dan bergerak ke arah perubahan dan bukannya cuba menyesuaikan diri dengan apa yang ditentukan oleh norma sosial dan politik. Worrell dan Reimer 2003 menggariskan maklumat berikut yang perlu dicapai dalam kaunseling yang menggunakan pendekatan feminis. Yang pertama, menyedari proses sosialisasi gender, mengenal pasti mesej internal dan menggantikannya dengan kepercayaan yang lebih membantu perkembangan mereka. Memahami bagaimana kepercayaan dan amalan yang menindas mempengaruhi cara mereka berfikir. Membina tingkah laku baru yang bebas atau freedom, membentuk perasaan berkuasa terhadap diri dan persekitaran sosial, menilai kesan dan faktor sosial terhadap diri mereka, dan akhirnya mempercayai pengalaman yang mereka lalui. Kesimpulannya, teori feminis menekankan keadilan dan kesemerataan antara lelaki dan wanita dalam semua aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik dan pendidikan. Teori ini berusaha menentang diskriminasi, stereotip, jantina serta penindasan terhadap wanita. Maklumat utama teori ini ialah untuk mewujudkan masyarakat yang adil di mana hak, peluang dan suara wanita dihargai sama seperti lelaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.